Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Abu Zarin dan rakan-rakan sekusu saya. Saya Muhammad Ridwan bin Muhammad Anwar yang memegang nombor metrik D2021109899 dan rakan-rakan daripada kumpulan 16 akan menjelaskan tajuk sumbangan tamadun Cina di Malaysia. So, stay tune guys. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam isi-isi yang penting, saya akan menjelaskan apakah yang patut kita tahu tentang tamadun Cina. So, jom. Tamadun Cina merupakan antara tamadun yang tertua di dunia yang terletak di lembah sungai Huanghe sehinggalah ke selatan China. Kemunculan dinasti Qin telah pun memperluaskan kuasa tamadun Cina. Kelahiran empayar ini adalah pada tahun 221 sebelum Masihi dan ianya telah berakhir pada tahun 206 sebelum Masihi. Pengasas utama dinasti Qin adalah Maharaja Shi Huangdi. Perkembangan tamadun Cina terbahagi kepada 4, iaitu pembinaan, keagungan, peralihan dan pemodenan. Tamadun Cina juga kaya dengan penemuan kajian sains dan juga penciptaan, sekaligus telah membawa kepada kegemilangan beberapa bidang di dalam dunia. Antara bidang-bidang tersebut termasuklah bidang pentadbiran, bidang unsur moral dan juga bidang falsafah, sekaligus telah membawa kepada perkembangan negara kita, Malaysia. Itu saja daripada saya. Saya serahkan penerangan seterusnya kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Mamat, pemegang nombor metrik D202111000566. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan sumbangan tamadun Cina dalam bidang pendidikan. Dalam tamadun Cina, mereka amat menghargai bidang pendidikan, perniagaan dan kesusasteraan. Pada zaman tamadun Cina, terdapat 3 peringkat pendidikan, iaitu peringkat rendah, menengah dan tinggi. Pada peringkat rendah, pendidikan mereka tertumpu kepada kegiatan menghafal dan mengarang tulisan ideogram dan juga 9 buah buku suci. Manakala pada peringkat menengah pula, tumpuan mereka adalah dalam bidang karangan dan kesusasteraan. Manakala pada peringkat tinggi, tumpuannya adalah terhadap menterjemah kitab suci. Pendidikan di China lebih terjurus kepada kepentingan untuk pentadbiran. Peperiksaan awam mengandungi 3 tahap, iaitu tahap pertama Shutai, tahap kedua Qingjian dan tahap ketiga Qingshi. Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama, tahap kedua setaraf dengan dan tahap ketiga setaraf dengan doktor falsafah seperti yang terdapat pada zaman ini. Peperiksaan tahap pertama diadakan di daerah, tahap kedua diadakan di ibu kota dan tahap ketiga diadakan di ibu kota empayar yang bertempat di istana, iaitu di hadapan Maharaja. Mereka yang lulus tahap pertama dan kedua layak untuk menjadi pegawai kerajaan dan lulus tahap ketiga layak untuk menjadi pendidik. Peperiksaan tahap pertama dan kedua diadakan 2 kali dalam masa 3 tahun dan peperiksaan tahap ketiga diadakan 3 tahun sekali. Sistem peperiksaan awam tamadun Cina ini menjadikan ia peperiksaan yang tertua di dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Faizi binti Uthman, memegang kad matrik bernombor D202111000577. Selain itu, sumbangan tamadun Cina di Malaysia ialah seni dan kebudayaan. Masyarakat Cina kaya dengan warisan kesenian budayanya yang tersendiri. Begitu juga dengan alat muzik dan tariannya. Alat-alat muzik tradisional masyarakat Cina yang digunakan juga sangat menarik sehinggakan dimainkan dalam orkestra. Alat-alat muzik ini dikategorikan mengikut bahan akustik, cara sesuatu alat itu dimainkan dan bahan-bahan untuk penghasilannya seperti logam, batu, tanah liat, kayu dan buluh. Antara alat muziknya ialah paipa. Paipa ialah alat muzik tradisional Cina jenis Cordova. Kadangkala ia dipanggil lute Cina. Selain itu, guchen iaitu sejenis alat muzik bertali. Ia sering dimainkan dengan suatu pemetik. Seterusnya, erhu. Erhu juga digelar sebagai nanhu.
Kadang-kadang di barat ia digelar sebagai biola Chinese. Ia digunakan sebagai sebuah alat solo. Yang Qin juga merupakan salah satu alat muzik Cina yang merupakan sebuah alat muzik Cina jenis cordofon dan mempunyai banyak tali. Akhir sekali adalah judi. Ia merupakan seruling yang diperbuat daripada buluh dan badannya mempunyai 8 lubang. Seruling dapat memainkan irama yang panjang, tinggi, merdu dan lain-lain. Bunyi yang dihasilkan juga dapat meniru suara burung. Warisan seni tarian masyarakat Cina pula ditonjolkan terutamanya pada sambutan Tahun Baru Cina. Tarian yang sering dipersembahkan ialah tarian singa dan tarian naga. Tarian singa dan tarian naga ini mempunyai perbezaannya. Antaranya, tarian singa hanya menggunakan 2 orang pemain dalam kostum di mana seorang mengawal kaki depan dan kepala sementara yang lain mengawal kaki belakang. Mulut singa dibuka untuk menerima hadiah. Manakala tarian naga pula merupakan tradisi kuno. Ia memerlukan banyak pemain untuk memanipulasi badan. Naga sering mengejar bola di batang yang dikawal oleh pelaku di hadapan. Tarian-tarian tradisi ini semakin popular sehingga dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Baiklah, nama saya ialah Rebecca Nafisi Merang, memegang nombor matrik di 20200097553. Saya akan membentang sumbangan tamadun Cina di Malaysia yang seterusnya, iaitu kaligrafi. Di Malaysia, bidang kaligrafi ini masih dijadikan antara subjek penting yang harus dipelajari oleh pelajar yang mengambil subjek seni sebagai subjek mereka di sekolah dan institut-institut pengajian tinggi awam dan swasta. Kaligrafi menggunakan bahan-bahan antaranya dakwat, berus, kertas dan kadang-kadang sutera. Berus diperbuat daripada bulu kambing, rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. Kertas yang digunakan ialah sejenis kertas swan. Terdapat 4 style tulisan biasa yang digunakan pada masa kini, termasuklah kaishu, lishu, jingshu dan jiaosu. Walaupun di negara kita Malaysia agak sukar untuk menemui pakar kaligrafi yang mahir, namun negara kita masih mendalami jenis-jenis kaligrafi ini di pusat-pusat pengajian tinggi awam dan swasta. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafiqah Amalina akan membentangkan tentang sumbangan tamadun Cina di Malaysia yang keempat, iaitu dalam bidang matematik. Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. Yang pertama adalah penggunaan sempua iaitu abakus. Penggunaan sempua ataupun abakus ini disebut buat pertama kali dalam karya seorang ahli matematik yang bernama Zhu Yu pada kurun kedua. Abakus ini merupakan alat hitung untuk melakukan proses-proses pengiraan aritmetik. Abakus ini terdiri daripada rangka yang melitupi keseluruhan abakus, tiang-tiang untuk meletakkan magnet. Magnet-magnet pula terbahagi kepada 2, iaitu 1 magnet di bahagian atas dan 4 magnet di bahagian bawah. Magnet-magnet ini dipisahkan oleh bin. Kebiasaannya, abakus ini diajar dan digunakan oleh murid di sekolah rendah. Selain itu, ahli matematik Cina juga mengenal pasti nilai pi, sistem pecahan, sistem perpuluhan, algebra dan juga geometri. Seperti yang kita lihat, sistem-sistem ini masih lagi kekal digunakan secara meluas dalam pembelajaran dan pengiraan hari ini. Contohnya dalam subjek matematik terutamanya dan juga subjek sains seperti kimia dan fizik. Seterusnya ialah penemuan kulit-kulit kura-kura dan tulang-tulang binatang pada abad ke-14 sebelum Masihi yang menyumbangkan dan meningkatkan lagi pengetahuan tentang angka-angka. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam pembentangan ini adalah tamadun Cina merupakan salah satu tamadun yang kuat pengaruhnya. China merupakan sebuah negara yang mempunyai sejarah lama, kebudayaan cemerlang dan kaya dengan sumber pelancongan. Lebih-lebih lagi, ia banyak memberi
sumbangan kepada sains dan teknologi di dunia. Sekian, terima kasih. Gambar